Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama saya, Zakar Muhammad dari Zerish Teknologi. Apa kabar anda semua? Apa kabar tuan-tuan dan perempuan yang sedang live dengan saya? Okay, sebelum kita mula, sila klik butang share supaya lebih ramai dapat manfaat. Hari ini saya akan kongsikan 7 sebab kenapa wajib ada laman web semasa pandemik COVID-19. Klik share pada samai mungkin supaya lebih ramai dapat manfaat. Okay, sebelum kita mulakan sesi kita pada pagi ini, kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi alhamdulillah pada hari ini saya dapat bersama tuan-tuan dan perempuan untuk berkongsi 7 sebab kenapa wajib ada laman web semasa pandemik COVID-19. Seperti yang kita sedar sekarang ni, semakin ramai usahawan yang terpaksa tutup bisnes. Tidak tahu nak buat apa sekarang dengan bisnes mereka. Dan tutup, ada yang tukar bidang, ada yang struggle. Jadi pemasaran yang biasa dilakukan secara offline terhad kerana kerajaan mengadakan PKP 3.0. Itu adalah sebab yang paling ramai terkesan. Jadi memang dari segi kita sebagai usahawan, kita tak boleh nak ubah keputusan kerajaan. Kita kena berdepan dengan keputusan kerajaan dan sama-sama membanteras, mengurangkan pandemik COVID-19. Dalam masa sama, bisnes kita kena maju setapak, kita kena bertanggungjawab untuk tingkatkan pemasaran, tingkatkan jualan untuk bisnes kita. Jangan mengambil keputusan drastik, menutup dan menangis di bucu katil. Jangan. Jadi sama-sama kita bangkit berniaga, kita bangkit menjadi usahawan yang berjaya. Okay, 7 sebab hari ini saya kenalkan kembali. Saya Zakar Muhammad dari Zerish Teknologi. Hari ini saya nak berkongsi mengenai 7 sebab kenapa usahawan kenapa wajib ada laman web semasa pandemik COVID-19. Saya dah share banyak video-video sebelum ni mengenai laman web. Jadi pada yang masih belum menonton video-video yang lepas, boleh klik layari semula video-video itu, tonton balik. Hari ini saya nak kongsi 7 sebab kenapa wajib ada laman web semasa pandemik COVID-19. Okey, kita teruskan. Yang pertama, bila kita ada laman web, kita akan dapat menjadikan tapak bisnes kita, tanpa perlu ada kedai fizikal. Keadaan yang berlaku sekarang ni, kebanyakan bisnes tutup, mereka tidak dapat menjalankan bisnes di kedai fizikal dan terpaksa duduk rumah dan tak tahu nak buat apa. Itu yang ramai yang terkesannya tu, keadaan yang berlaku macam tu. Jadi sekarang ni kita bila kita ada laman web, kita tidak terkesan dengan keadaan tidak boleh berniaga di kedai, tidak boleh buka kedai,
Jadi kita bebas berniaga dari rumah. Okey. Jadi tapak tadi, tapak bisnes kita tanpa perlu ada kedai fizikal. Okey, sebelum saya teruskan, boleh cek sound dulu, cek adakah suara saya clear, adakah video okey. Sepanjang PKP ni memang network agak teruk sedikit. Network jadi slow, dia jadi terputus-putus bila kita buat live. Bila saya buat live, dia akan jadi putus-putus. Diharap hari ini tidak ada masalah. Jadi kalau ada masalah, sila komen di sana. Okey, yang pertama tadi saya dah share tadi, bila kita ada laman web, dia akan jadi tapak bisnes kita. Walaupun kita belum ada kedai fizikal. Kalau dah ada, contohnya kita dah ada, kita tutup, dia masih lagi boleh buat bisnes. Jadi tapak. Okey, apabila kita ada laman web juga, yang kedua saya nak share ini, bila kita ada laman web, pasaran lebih luas, terutama semasa pandemik COVID-19 ya. Kalau sebelum ni kita lihat lebih 2.2 juta pengguna internet di seluruh Malaysia. Jadi sekarang ni mengikut statistik capaian ICT ya, dia buat kajian ICT 2020. Dia buat kajian pada 2020. Pengguna internet, dia kata pengguna internet meningkat dengan ketara. Pengguna internet meningkat dengan ketara bagi perkhidmatan e-pembelajaran, belajar atas talian. E-kesihatan, macam kita guna MySejahtera, itu semakin meningkat kan. E-kerajaan, orang bayar atas talian, orang bayar perkhidmatan kerajaan atas talian, semakin meningkat. Bayar lesen apa semua tu, termasuklah kita nak renew SSM. E-dagang, e-commerce, semakin meningkat. Dulu mungkin orang berumur tak pandai guna Shopee. Sekarang walau ayah saya sendiri pun, wak ayah saya sendiri pun dah pandai guna Shopee, Lazada kan. Itu perubahan semenjak pandemik COVID-19 ni, semakin ramai orang yang memanfaatkan internet kan. E-hiburan, kata e-hiburan pun meningkat. Orang tengok TV internet kan, streaming melalui internet pada 2020 dan impak dari pandemik COVID-19. Okey, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, Ketua Perangkawan Malaysia berkata, dia kata peningkatan 91.7% pada tahun 2020 berbanding 90.1% pada 2019. Itu keseluruhan pengguna internet makin meningkat. Dan penggunaan telefon bimbit dan komputer meningkat daripada 7.6% kepada 98.6%. Maksudnya tadi pasaran kita dapat lihat sendiri, ditambah dengan statistik tadi kita dapat lihat semakin luas, semakin ramai orang yang guna perkhidmatan internet. Jadi pasaran kita lebih luas. Okey, boleh kita teruskan. Okey, yang ketiga, bila kita ada laman web, ia akan menjadikan promosi 24 jam sehari tanpa henti. Contoh, bila orang nak tahu pasal produk kita, orang akan buka laman web, dia akan lihat produk, dia akan orang kata jamu mata, dia tengok dulu produk. Dan apabila dia berkenan, dia boleh membuat pembelian bila-bila masa atas talian. Dia menjadi dia panggil promosi 24 jam. Orang boleh akses bila-bila masa. Okey, yang keempat apabila kita ada laman web sendiri, bila kita ada laman web, ia akan menaikkan brand bisnes kita. Sebelum ni saya dah share macam mana kita nak buat brand kan. Jadi bila dah ada brand, kita
wujudkan laman web. Laman web, bila dah ada laman web, ia akan menaikkan brand bisnes kita. Saya bagi contoh. Apabila orang type dekat Google search, orang search dekat Google, dia akan jumpa bisnes kita kalau kita ada laman web. Contoh, kita ada .com sendirilah, .com sendiri. Orang type jenama kita, dia akan keluar. .com akan berada di level teratas. Biasanya macam tu. Kalau permulaan, bila kita bina brand ni permulaan, kalau kita dah ada FB page apa semua tu, media sosial lain kan, dia FB page akan naik dulu. Permulaan, waktu permulaan FB page akan naik dulu. Yang .com tu dia datang kemudian. Mungkin dalam seminggu ataupun kurang, baru laman web kita berada di atas. Jadi bila kita orang type jumpa jenama bisnes kita. Walaupun kita jual produk orang lain, tak semestinya kita tak boleh buat brand. Kita wajib, bagi saya wajib buat brand walaupun kita jual produk orang lain. Kita ambil contoh yang kita selalu nampak. Macam 7-Eleven. 7-Eleven dia jual produk orang lain. Dia jual macam-macam dalam tu. Ada Gardenia, ada Pepsi, ada Coca-Cola, ada Tropicana, ada apa lagi? KitKat, macam-macam jenama lagi dalam tu. Jadi itu adalah jenama produk yang dia jual. Tetapi dekat signboard dia tak tulis pun jenama orang tu. Orang yang produk yang dijual dia tak tulis. Dia hanya tulis 7-Eleven. Dan orang tahu 7-Eleven ada jual produk-produk yang saya sebut tadi antaranya. Jadi dia kekalkan brand dia. Orang datang nak cari Gardenia ataupun Pepsi tadi dekat 7-Eleven. Orang tahu kelebihan 7-Eleven adalah boleh diakses 24 jam. Sebelum PKP lah. Sekarang dah PKP terhad. Terhad memang tak boleh buat apalah. Jadi itu sebabnya kena online kan bisnes kita. Kena ada laman web. Okey, itu yang keempat. Keempat tadi menaikkan brand bisnes dengan cepat. Bila kita dapat bina brand, orang search, dia akan jumpa. Dan bila kita aktif dekat blog, lagi cepat orang jumpa bisnes kita. Okey, yang kelima. Bila kita ada laman web, ia akan menjadi saluran media tanpa had. Kita bebas untuk letak apa sahaja di laman web. Tambahan lagi, laman web itu milik kita. .com kita contoh. Dan maklumat boleh diakses lebih cepat. Bila orang nak tahu saja pasal bisnes kita, dia boleh akses tanpa had. Dia boleh akses. Asalkan ada talian internet, dia boleh akses. Waktu malam pun boleh diakses. Bila-bila masa, di mana sahaja, asalkan ada internet, dia boleh akses bisnes kita. Dia boleh tahu apa yang kita jual. Dia boleh dapatkan maklumat produk apa yang ada. Dia boleh dapatkan maklumat siapa kita, apa yang kita buat, apa yang kita boleh bantu orang lain. Daripada bisnes kita, apa yang kita boleh bantu. Jadi saluran media tanpa had. Dan apabila kita menulis di blog tadi, dia akan menaikkan ranking jenama kita. Ranking permulaannya ranking website lah. Dan yang kedua, akan menaikkan ranking brand kita. Orang akan start kenal apabila kita ada laman web. Dan maklumat juga boleh diakses dengan cepat. Hujung jari saja. Tak payah nak call tanya orang apa nak beli cari produk ni, nak cari kat mana. Tekan saja. Boleh tanpa perlu tanya orang. Kita boleh akses bila-bila masa saja akses. Kita boleh search. Dan kalau kita dapat link website dia, kita dapat akses dengan lebih cepat. Setakat ni okey. Jika ada soalan semasa saya live, jika ada soalan boleh komen di sana. InsyaAllah
saya akan jawab semasa live ataupun selepas live pun insya-Allah kita boleh jawab. Boleh bantu untuk semua usahawan. Kita target semua usahawan ada website sendiri ya. Paling tidak pun paling tidak ada kita tumpang website macam saya cerita sebelum ni. Kita sediakan platform lubuknego.com. Lubuknego.com. Sekejap saya tunjuk link je. Yang ni. Lubuknego.com. Lubuknego.com adalah platform yang kita sediakan untuk bantu usahawan onlinekan bisnes. Jika kita pandai buat website sendiri, silakan buat website sendiri. Tapi jika kita tak ada masa, kita nak cepat, kita tidak pandai bina website sendiri, lebih baik kita tumpang website yang sedia ada. Macam lubuknego.com tadi, kita sediakan tempat untuk usahawan promosi barang. Yang pertama dia listing dulu. Apabila dia list dekat website, dekat lubuknego.com, orang akan start nampak produk apa yang dia jual. Tambahan lagi, di dalam lubuknego.com tu kita bina komuniti usahawan. Di mana apabila dia menjual, dia juga adalah pembeli. Jika dia hanya pembeli, satu masa mungkin insya-Allah dia akan terbuka hati untuk menjual. Jadi masing-masing kita penjual dan kita juga pembeli. Itu adalah komuniti usahawan. Okey, seterusnya tadi saya dah share tadi ada, saya cakap ada 7 kan, saya beritahu ada 7. Saya dah share 5 tadi 5. Yang pertama saya beritahu tadi tapak bisnes. Yang pertama, tapak bisnes tanpa perlu ada kedai fizikal. Boleh bisnes dari rumah. Ambil contoh macam semalam sebagai contoh, makcik goreng pisang pisang goreng goreng pisang untuk jual pisang goreng. Boleh macam tu Okey, jual pisang goreng di rumah. Dari rumah dia jual pisang goreng dari rumah. Dan apabila dia promote dia listing barang dia, produk yang dia jual tadi, pisang goreng tadi di lubuknego.com, penjual lain start nampak. Dan pembeli yang ada dalam tu juga start nampak. Bila dia orang nampak, mereka akan start boleh buat belian. Kalau dia nak call pun boleh. Untuk macam dia tak nak bayar atas talian kan. Dia nak bayar COD pun boleh. Ataupun dia nak bayar ambil sendiri, dia pergi ambil kat rumah makcik tu contoh. Itu tidak ada masalah. Jadi bukan alasan pandemik COVID-19 kita tak boleh buat bisnes. Online masih ada. Okey. Yang kedua saya share tadi, pasaran lebih luas. Saya dah share tadi statistik pengguna internet meningkat semenjak COVID-19. Semenjak pandemik COVID-19, mengikut Jabatan Perangkawan, dia kata peningkatan dari tahun 2019 kepada 2020 terlalu banyak, termasuk dalam e-pembelajaran, e-dagang, e-commerce, kedai online tu kan, e-hiburan, e-kerajaan tadi dah sebut e-kerajaan semakin meningkat selepas pandemik COVID-19. Bila orang takut untuk keluar rumah dan kerajaan menghadkan pergerakan, semakin ramai orang yang duduk rumah. Bila duduk rumah, semakin ramai orang yang lapar. Bila duduk rumah, kita nak makan. Kita, walaupun kita tak ada duit sekalipun contohnya, kita masih tetap nak makan. Kita nak pakai pakaian, kan? Bila kita nak, kalau kita nak keluar rumah, kita nak beli, contoh nak beli barang dapur apa semua, kita perlukan kenderaan. Jadi barang-barang keperluan macam tu masih lagi diperlukan walaupun kita tak cukup duit. Kerajaan ada macam sebelum ni kerajaan banyak bantu kan, bantu dari segi apa BSS lah apa macam-macam tu kan. GKP apa lagi dia bagi bantuan-bantuan tu. Sekarang tak banyak yang dapat bantuan tapi masih lagi orang membeli, orang nak sesuatu. Jadi permintaan sentiasa ada. Kita nak atau tak saja untuk buat jualan dari rumah. Boleh start
sekarang jika kita faham apa yang saya share sebelum ni. Okey, yang ketiga saya dah cerita tadi. Yang ketiga adalah pasaran lebih luas, tadi dah cerita. Maaf. Yang ketiga promosi, promosi 24 jam. Kita tidur sekalipun, promosi itu akan tetap berjalan. Dia akan bercerita tentang bisnes kita. Orang nak akses, boleh akses 24 jam. Yang keempat, menaikkan brand bisnes dengan cepat. Menaikkan brand bisnes dengan cepat. Bila orang search tentang bisnes kita, orang akan jumpa di dalam contoh macam Google Google search tadi, orang akan jumpa di ranking teratas apabila kita selalu perkenalkan bisnes kita melalui online, terutama bila kita ada website sendiri. Okey, yang keempat dah sebut menaikkan brand bisnes dengan cepat. Yang kelima, saluran media tanpa had. Maklumat tentang bisnes kita, tentang produk kita, tentang promosi semasa kita, orang boleh akses, pengguna boleh akses lebih cepat. Boleh diakses guna handphone saja. Sekarang orang guna handphone, tekan-tekan bawa mana. Kalau dulu orang terpaksa bawa laptop untuk akses internet, sekarang orang ada 2-3 internet, 2-3 handset dalam poket. Jadi dalam handbag ke. Jadi boleh akses maklumat tentang bisnes kita bila-bila masa sahaja, asalkan ada network internet. Okey. Dan seterusnya, yang keenam, saya sambung. Yang keenam, boleh terima bayaran segera daripada pelanggan. Jika dulu kita nak tunggu pelanggan kita, maksudnya saya tadi, kalau orang datang ke kedai fizikal, kita tunggu orang datang buat belian dan kita bagi barang, dia bayar. Kalau sekarang ni dah berubah, orang boleh terus buat belian dari rumah. Kita jual dari rumah, pelanggan kita buat pembelian dari rumah pun boleh. Dia boleh bayar bayaran terus menggunakan kad kredit, kad debit, menggunakan online banking ataupun transfer secara manual. Jadi tidak ada alasan untuk kita mula bisnes ataupun bangkit kembali, kita start berniaga kembali. Okey, yang ketujuh, media pengenalan syarikat kita ataupun perniagaan kita. Jika dulu kita bagi business card dekat orang kan, kita jumpa orang, kita bagi business card, kita bagi business card. Sekarang ni business card masih lagi boleh diguna, tapi kita kan tak boleh keluar, kita duduk rumah. Jadi apabila kita dah ada website, tak kisah website tu website kita sendiri ataupun kita tumpang website-website yang sedia ada, seperti yang saya kongsi sebelum ni, orang boleh akses maklumat. Dia jadi macam business card online lah. Orang nak tahu ni bisnes ni dia jual apa, siapa dia punya kaki tangan syarikat, apa produk yang dia jual, apa promosi yang terkini. Jadi boleh diakses. Ia menjadi pengenalan syarikat atau perniagaan, ataupun paling mudah disebut business card online lah. Okey, cukup 7. Saya dah share tadi. Yang pertama, tapak bisnes walaupun tanpa ada kedai fizikal, ataupun ada kedai fizikal tapi terpaksa ditutup. Yang kedua, pasaran lebih luas, pengguna internet semakin meningkat. Yang ketiga, boleh jadi promosi, alat promosi 24 jam. Yang keempat, menaikkan brand bisnes dengan cepat. Yang kelima, saluran media tanpa had. Yang keenam, boleh terima bayaran segera daripada pelanggan. Pelanggan boleh membayar menggunakan apa yang dia selesa. Contoh macam kad kredit, kad debit ataupun online banking, ataupun bayar secara COD. Yang ketujuh, media pengenalan syarikat atau perniagaan kita. Okey, cukup 7.
7, dia ada 10 sebenarnya. Saya dah ringkaskan jadi 7. Kalau 7 ni anda nampak potensi, anda kena buat sesuatu untuk bisnes. Mulakan dengan apa yang kita mampu. Kalau kita mampu bina website sendiri, silakan. Kalau kita tak mampu, kita tumpang marketplace ataupun macam yang saya cerita tadi, kami sediakan platform lubuknego.com. Itu pun boleh guna untuk naikkan bisnes kita, naikkan jualan, tingkatkan brand awareness supaya orang nampak bisnes kita, insya-Allah. Jadi cukup setakat tu saya share hari ini. Semoga apa yang saya share pada hari ini dapat manfaat. Jangan lupa kongsikan kepada seramai mungkin supaya lebih ramai usahawan dapat kembali, dapat bangkit kembali berniaga. Ayo kita tingkatkan jualan, ayo kita sama-sama capai kejayaan walaupun kita berada dalam pandemik COVID-19, walaupun kita terpaksa duduk dari rumah, terpaksa bisnes dari rumah. InsyaAllah semoga tuan-tuan dan puan-puan berjaya dalam bisnes, insyaAllah. Itu saja. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.